Dan apa yang saya cuba sampaikan, I think memang saya boleh katakan benda ni simple, tetapi ikut kefahaman masing-masing, penerimaan masing-masing. Penyampaian tetap sama, tapi kefahaman seorang-seorang tu berbeza sikit. So pengambilan, penerimaan untuk diri kita tu ada yang cepat, ada yang slow sikit. Sebab tu saya ada record benda ni supaya korang boleh refresh. Korang boleh refresh, korang tengok balik dekat channel nanti. Okay. So kaunter persoalan akan ditutup buat sementara waktu. Nanti bila saya tanya, saya akan buka. Okay, now saya tutup dulu chat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Kita nak tutup dulu. Bang Jali tutup notification. Mana Bang Jali ni? Okay, settle. So kita start dari topik. Actually saya tak mention lagi. I think korang boleh tengok kot dekat community, short video yang saya send dekat community, dan video mengenai engulfing malam ni. Saya akan start dengan engulfing. Mungkin ada yang faham kot, ada yang baru tahu mengenai dengan engulfing, ada yang terbiasa menggunakan apa namanya, indicator. So agak rumitlah sedikit. Bukan saya suruh buang apa yang korang pernah belajar, but then ketepikan dulu, ketepikan malam ni. Bila mana nanti faham metod yang saya gunakan, teknik yang saya gunakan, try to apply juga korang punya metod. InsyaAllah korang akan nampak lebih jelas lagi. Kalau rasanya pening, try fokus pada benda yang mudah. And then satu benda je dulu fokus. Okay, kita tak nak banyak input, terlalu banyak input. Ini kesilapan kita. Cerita sikit lah. Kesilapan traders mostly dia terlalu banyak input. Terlalu banyak input sampai cari mana yang sempurna ataupun perfect. Sampai tak nampak apa yang apa kata orang, terlalu pening, terlampau banyak input, nak masuk indicator lah, macam-macam, nak masuk Fibo lah. Pangkal ceritanya cuma satu je. Okay, kita make it simple. Kita try to focus buat duit. Bukan kita nak apa, nak fancy-fancy, nak method ni lah, itulah, inilah. Macam-macam sekarang. Kan? Nak offer signal pun bukan tak nak offer signal. Tak, bukan kita tak nak swap. I think yang paling value ni ilmu. Ilmu. First ada ilmu, kalau kita bagi signal simple. Kalau kita bagi signal lepas ni, kita dah ajar confirmation. Korang boleh filter, faham tak? Sebab signal ni mostly dia, signal ni kita akan bagi PO, pending order. Ataupun instant, kalau instant dia terus. Tapi kalau pending order, kita kena ada confirmation, faham tak? Bila kita dah belajar confirmation malam ni, bila dibagi signal, dibagi signal dengan pending order, sell limit or buy limit, korang boleh filter balik. Betul ke tak? Maksud dia ada ke tak confirmation untuk terus entry ataupun macam mana? Or better wait for confirmation. So applykan benda ni, okay? Bukan setakat nampak entry sell terus sell. Lepas tu hit sell terus cakap itu inilah. Itu memang biasalah. Tapi better kita ada ilmu dulu. Baru senang.
Nak masuk apa ke semua ke. Okay, tengok ada yang masuk lagi. Okay, I think yang dah follow saya lama dekat IG, dia tahu apa saya guna. Tak lain tak bukan engulfing. Tapi engulfing ni bukan setakat engulf je kita ambil. Engulf ni sebagai panduan je. Macam yang saya mention, saya sebut dekat mana? Dekat e-video sebelum ni. Apa dia engulf? Engulf dalam bahasa kamus, ataupun kalau kita boleh Google, consume. Ataupun bahasa paling simpel adalah menelan. Siapa yang telan siapa? Candlestick menelan candlestick sebelah dia. Contoh candlestick sell ditelan oleh candlestick buy. So engulf dia tu banyak. Satu, engulfing sell ataupun saya panggil EG ya, short form dia. Engulfing sell. Engulfing sell of course for sell. Engulfing buy is for buy. And then kita akan ajar mengenai dominant. And then EF, maksud dia engulfing fell. Nampak banyak tapi simple. Engulfing fell sell. Engulfing saya buat EG lah. EF, engulfing fell buy. For buy. And then for sell. Okay, engulf. Kalau kita ikutkan, engulf ni bukan, saya tak pernah admit ataupun mengaku benda ni saya cipta, no. Engulf ni memang dah tercipta lama. Siapa pernah belajar buku Trading Bible, I think Jepun punya kot, yang pengasas nama engulf ni. Engulf ni pun asal dia nama, faham tak? Dia orang bagi nama. Alright, so ianya berkait rapat dengan SNR. Bila mana kita cakap your technique, apa yang kita gunakan, apa yang korang gunakan, tak berkait rapat dengan SNR, better korang buang. Sebab benda ni, apa yang kita guna semua berkait rapat dengan SNR. And then saya gunakan engulfing ni sebagai zona adalah untuk memudahkan mata kita mencari zone. Kita tak perlu pening-pening marking atas pick semua turning point dia. Alright, semua nak kita ambil, pertukaran harga kita ambil, dekat bawah, dekat atas, pertengahan pun kita ambil. So kalau ada engulf ni, insyaAllah mudah. Kita tengok mana satu fokus, mana satu tengok engulf mana yang kita nak ambil. And then macam mana kita nak kita nak precise the engulf. So satu-satu kita akan ajar. First thing first, kita akan belajar mengenal engulf dulu. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak tahu engulf ni, engulf apa, mana satu. Alright, engulf ni tak banyak. Simple. Yang penting fahamkan maksud dia dari bahasa kamus adalah menelan. Menelan siapa telan siapa, lepas tu kita tengok. Alright, engulfing sell. Engulfing sell macam biasa. Yang menelan adalah okay, engulfing sell yang menelan adalah of course lah candle set yang menelan, candlestick buy. Saya lukis dulu satu persatu. So awal ni memang boring sikit sebab kita belum belajar confirmation. Sabar. Now kita tengok ini engulfing sell.
Engulfing sell, kalau kita fahamkan, candle sell menelan, candlestick buy. Macam mana dia telan? Maksud dia, kalau ingat balik, topik yang saya ajar masa awal adalah penandaan OHLC. Kita tanda satu persatu OHLC dia punya closing price, dia punya highest price, candlestick buy, open candlestick buy dekat bawah, and then dia punya low price dekat bawah ni juga. Kalau kita tengok dari atas sini, dia menelan, dia telan habis kesemua sekali candlestick buy ni. Dengan body sekali dia telan habis. Faham tak? Dia telan ni maksud dia telan dengan solid, dengan body sekali ni body candlestick sell ni dia telan habis, bukan setakat shadow je. Alright, ini adalah engulfing sell. Kalau kita tanda satu persatu lagi, dia punya HLC, movement dia punya open dekat sini kan. Dia punya open, and then terjadinya shadow sebabkan body pernah pergi sana. Movement of line chart dia macam ni. Ini candlestick buy punya movement of HLC. And then kita marking dia punya HLC candlestick sell, dia punya closing price, and then lowest price dia, and then highest price dia. And then of course dia punya open kat sini, sambungan. Now line chart untuk candlestick sell. Yeah. Low zone dia. Open. And then close and open And then di sini high dia lah. Ataupun low. Saya buat low je. So movement. So bila kita kaitkan rapat, berkait apa yang saya cakap berkait rapat dengan SNR, of course dalamnya ada harga peak point. Belum lagi kita pecahkan, ini baru satu candlestick. So ini engulfing sell yang pertama. Kalau kita tengok contoh dekat chart, engulfing sell yang obvious, buka H4 biasakan, mana-mana time frame pun ada engulf. Ini boleh consider as engulf. Engulf, ini pun engulfing, nampak. Candlestick buy ditelan oleh candlestick sell. So kalau tengok lagi yang contoh yang saya bagi tadi tu, ini pun ada engulfing buy, engulfing sell. Engulfing sell. Ini pun engulfing sell. Actually banyak lagi. So, kalau kita tengok, perhatikan engulfing sell yang saya ambil ni, ini type 1 ataupun yang bentuk pertama, engulfing sell, which is perfect engulf. Maksud dia telan habis dari atas sampailah dengan body sekali tu dia telan low zone candlestick buy. Maksudnya dia big movement. Kalau kita tengok SNR dia, orang akan fokus on this. Tapi tak, saya ambil yang ditelan. Ingat, cara saya pemakingan zone dari awal sampai akhir sekarang adalah saya ambil apa yang ditelan. Bukan semua sekali. Saya ambil apa yang ditelan. Maksud dia kalau di sini candlestick sell kan, engulfing sell kan. Engulfing sell of course lah candlestick buy yang ditelan. So saya marking candlestick yang ditelan dari shadow ke hujung shadow candlestick buy tu. Bukan kita ambil semua. Tak, kalau semua ambil semua macam ni kan. Kita nak try to precise. Kita try untuk precise di zone sekecil mungkin. So di sini our zone. Kita belum precise lagi. Alright, so kita oppositekan. Macam mana pula dengan engulfing buy? Kita oppositekan. Engulfing buy of course lah. Yang ni engulfing sell, candlestick sell menelan candlestick buy. So kalau engulfing buy, kita terbalikkan je. Okay, sama je, kita terbalikkan. Yang maksud dia candlestick buy menelan candlestick sell. So macam biasalah, kat sini ada engulfing buy.
Ni, ini pun ada, nampak? So, ini pun ada. Ini engulfing cell macam biasalah. Ini engulfing by. Benda ni actually semua orang boleh belajar mengenai pengenalan engulf lah. But then penggunaan nanti. Macam mana penggunaan teknik engulfing ataupun SNR engulf. Alright, so ini engulfing by, banyak lagi yang ni pun boleh engulfing by. Engulfing by. Lagi contoh engulfing cell. Banyak actually. Korang boleh tengok sendiri. Alright, so ini pengenalan engulf. I think benda ni boring. Sebab terlalu basic untuk pengenalan engulf. Tapi kena ajar juga. Nanti ada yang tak faham. So far, boleh faham mengenai dengan apa? Pengenalan engulf cell dan by. Itu baru basic sebab kita nak explain lagi types of engulfing ni. Engulfing cell, engulfing by, and then dominant. Alright. So macam mana pula, ada soalan yang pernah saya terima, macam mana pula dengan candlestick yang tu nampak sempurna, which is senang kita cari. Senang kita nampak dekat mana? Dekat chart. Tetapi ada masa dia macam ni. Dia tak telan habis. Tak telan habis, maksud dia shadow atas ni betul dia telan kalau kita tengok dekat sini. But then dekat bawah ni dia tak telan habis, maksud dia tak telan dengan body sekali, tetapi cuma shadow sahaja. Adakah ini consider sebagai engulf? What do you guys think? Apa korang fikir? Korang rasa engulf ke tak benda ni? Kalau kita fahamkan maksud dari menelan tak. Okay. Alright, tak ada yang salah, tak ada yang betul, tak ada yang tak semestinya salah lah. Kalau jawapan korang salah, kita belajar. Kita belajar malam ni untuk faham. Alright, korang cakap tak engulf. Kenapa? Sebab body tak menelan kan? Sebab body tak menelan. Yes, betul. Dia bukan engulf yang kita nak, which is engulfing yang sempurna macam yang kita dapat tadi. Tapi kalau kita fahamkan balik, maksud engulf ni menelan. Maksud engulf ni menelan. Betul, dia kena telan dengan body sekali. But then, in this case, kita still consider dia engulf. Kenapa saya masih consider dia engulf? Kita tak tahu lagi pecahan. Sebab dalam ni pun ada movement. Bila mana kita tukar balik kepada line chart. Kita try to cari contoh macam tu. Kita try to cari contoh macam tu. Cuma shadow je yang telan. Kenapa saya cakap benda ni boleh dipanggil sebagai engulf. Dia telan shadow saja. Bukan yang ni. Yang ni bukan. Ni. Kalau kita tengok yang dua ni bukan. Sebab dia tak telan, shadow dia tak sampai dekat bawah. So, belum lagi consider as engulf. Kalau contoh jarang, benda ni jarang. Tapi dia still consider as engulf. Ni dah. Dia pun boleh diambil. Ni. Dia telan sikit je. Kenapa saya cakap boleh dipanggil sebagai engulf? Sebab kita tak tahu pecahan dia. Kalau kita buka dekat H1, sebab yang tadi tu kan kalau kita tengok ini dekat H4. Dekat H4 kan. So bila kita buka dekat H1, kita tengok pecahan dia 1, 2, 3 ni. Dekat sini sebelah dia ni ada perfect engulf. Almost perfect. Dia tak perfect. Yang kedua ni dia tak sempurna tapi nampak macam engulf kan. So that's why dia consider sebagai engulf juga. Kalau tengok sebelah dia ada reaction juga. Ada action, price pun drop. But then yang dekat sini, ini saya boleh panggil yang kedua engulf, yang tak sempurna. Kenapa tak sempurna sangat? Kalau you tengok dekat sini, shadow dia tak telan kan. Shadow tak telan. Shadow tak telan.
Macam yang kita lukis tadi, shadow telan. But then in this case, dia tak telan. Saya contohkan macam ni. Body dekat bawah telan, tapi dekat atas tak telan. Nampak? Dia tak sempurna. Dia tak sempurna sebab dekat atas tak telan. Tapi still consider as engulf. Alright, itu boleh faham mengenai dengan perfect engulf, tak perfect. Even yang this one pun, ni. Sama juga. Kan? Yang ni pun boleh juga dipanggil sebagai engulf. Dia tak semestinya, kadang kita ni terlalu fokus sampai kita miss. Sampai kita miss, kita cari yang macam ni. Terlalu sempurna ni. Yang shadow makan atas, bawah, apa semua. Tapi yang kecil-kecil macam ni, kita tak fokus. Itu yang silap juga. Alright, nak tanya. Yang faham ni lah semua. Yang ni, adakah consider sebagai engulfing? Inilah korang tengok. Ni, adakah dipanggil sebagai engulf? Yes, kenapa yes? KAJ, Amir, kenapa? Kenapa dipanggil sebagai engulfing? Kenapa? Engulfing cell kan maksud dia. Kenapa dipanggil sebagai engulf? Kenapa dipanggil sebagai engulf? Alright, Siti, nice. Lagi ada jawapan yang lain. Alright, I think ada yang dah belajar mengenai dengan blend blend engulf. Okey, itu dipanggil sebagai engulf juga. Kenapa dipanggil sebagai engulf? Ini dipanggil sebagai blend engulfing, blend engulf. Blend engulf ni, blend engulfing ni, dia mengharapkan beberapa candlestick untuk menelan satu candlestick. Contoh macam ni kan, dia belum telan habis. Nampak dekat bawah ni. So, ada lagi candle yang sama, engulfing, blend engulfing cell ni, candle yang sama, tak kisah berapa candle pun. Di sini, in this case, ada 2 candle. Untuk menelan satu candlestick ni. So, this one consider as blend engulfing, blend engulf. Blend EG, blend engulfing. Ini pun dipanggil sebagai engulfing. Kalau kita tengok tadi contoh dia, yang ni ada 2 candlestick menelan. Kan? So, dalam ni pun, yang ni pun dipanggil sebagai blend engulf. Right. Yang ni engulf yang tak sempurna. Yang ni blend engulf juga yang kecil. Selalu kita nampak yang besar, yang kecil tak nampak. Ni. Mengharapkan 2 batang candlestick cell ni untuk telan satu candlestick cell. Macam ni tak panggil sebagai blend. Sebab dia satu ni pun dah telan. Alright. Macam ni engulf juga. Engulfing by. Ni macam ni contoh. Ini pun dipanggil sebagai blend engulf. Ada yang tanya nanti lepas dia confuse memang. Dia kena berapa ke batang candlestick untuk dia consider as blend engulf. Tak kisah berapa batang. 5 ke 10, yang penting dia bersambung. Faham tak? Dia bersambung, candlestick cell ni dia sambung. Dia tak boleh dalam pertengahan perjalanan candlestick cell untuk menelan satu batang candlestick. Ni ada satu candlestick buy. Tak boleh. Tak boleh ada satu, kata orang Brunei, menyalat. Alright? Dia kena sambung. Sampai dia habis telan, baru consider as blend engulf. Sama juga macam ni. Yang ni, dia mengharapkan 2 batang candlestick cell untuk menelan satu batang candlestick buy. Macam yang ni jangan confuse. Yang ni belum lagi consider as engulfing. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tak telan. Dia tak telan habis candlestick cell. Macam ni yes, macam ni yes. Kalau tengok shadow, dia habis dah. Dia sampai dah dekat bawah. Sama juga macam ni. Kalau kita tengok, yang ni bukan blend engulfing. Right? So jangan confuse. Yang penting kita tengok atas, bawah, dia telan ke tak. Macam ni yes. This one consider as blend engulfing.
Blend engulfing buy 1, 2, 2 batang candlestick. Untuk menelan 1 batang candlestick buy. Okay. So I think blend engulf saya lupa masuk topik, tapi yes, now I think ada yang dah faham kot. Nak proceed ke tak mengenai dengan dominan? Ke ada yang masih confused? Kalau confused, bagi tahu confused, kita boleh ulang balik. Sebab nanti rugi kalau tak tanya. Kita akan teruskan lagi ke next topic, which is I think kita tak masuk dominan dulu sebab nanti confused. So kita akan masuk mengenai dengan engulfing felt. Alright, engulfing felt. Apa maksud dia engulfing felt ni? Kalau ikutkan kefahaman engulfing felt ni adalah kegagalan. Kegagalan sesuatu harga ataupun suatu pihak untuk meneruskan perjalanan. Perjalanan ni maksudnya kalau dia nak sell, dia tak ikut. Dia tak ikut apa? Dia tak buat sell. EF. Right, so ini EF. Maksud dia, contoh, kalau kita nak engulfing sell, of course lah kita akan fokus dekat sell. But then, masalah dia tak follow direction tu. Dia gagal. Dia tak sell. Sama juga engulfing buy. Kalau nampak engulfing buy, of course, kita kena tunggu breakout, pullback entry, right? Kita nak entry buy. Tetapi, dia gagal. Dia gagal untuk buy. Kalau orang SNR, dia panggil sebagai SR flip. SBR, RBS, yang lain tak tahulah. Tapi kalau benda tu sama. Actually benda ni sama. Swap zone. Maksud dia swap zone di mana pertukaran harga bertukar arah. So engulfing felt ni salah satu favorite setup saya juga untuk reversal. So EF ni saya panggil sebagai tanda-tanda reversal awal. Tanda-tanda reversal. Kalau dah reversal bukan 50 kecil, so faham-faham lah. Tanda-tanda reversal awal. Tanda-tanda reversal, so maksud dia contohlah, saya bagi contoh lagi sekali pembentukan engulfing. Sama juga, engulfing dia tak ada beza. Tak ada berubah bentuk. Tak kisah apa engulf pun. Pembentukan, maksud dia kalau blend pun sama juga. Tetapi cerita dia berbeza sikit. Contohlah yang ni. Kan kita dah marking. Contoh kita marking zone. Kita nak tunggu breakout kan. Of course, tunggu breakout. Lepas tu, pemain price breakout dah. Kita nak tunggu pullback and then kita entry. Nampak dia pullback kat sini. Sepatutnya engulfing sell ni kita entry untuk sell. And then dia drop balik kan. Tetapi in this case, dalam permasalahan ini, dia pecah balik dekat atas. Dia pecah di zone dekat atas. Dia pecah sampai dekat atas ni pecah. Pecah ni maksud dia breakout. Ada soalan yang pernah kena tanya, macam mana breakout, valid breakout ni? Okey, untuk valid breakout dia kena dengan body sekali, bukan setakat rejection. Alright. So in this case, kalau dia breakout dia kena break dengan body sekali. Kalau cuma setakat shadow itu dipanggil sebagai rejection. Okay, so dia kena breakout dengan body sekali. Apabila dia break dekat atas ni, meaning to say this zone dia bertukar. Dia bertukar nama dan bertukar maksud. Engulfing sell menjadi engulfing sell. Engulfing felt sell. So bila dah engulfing felt sell, bukan bermakna di zone tak boleh guna pakai lagi. Cakap okay dia dah break, yang zone ni tak valid. No. Benda ni kita pakaikan, gunakan as flip. SNR flip, zone swap. Bila dah breakout pergi atas, of course kita akan cari balik pullback, kita counter balik untuk buy. Kita counter back. Ini dia punya teori Dia punya teori, bukan kita belajar entry. No, kita belajar entry berdasarkan confirmation, tak kisahlah. Dekat bawah ni ke dia nak entry apa? Dekat bawah sikit ke? Yang penting dia masih dalam zone untuk entry
dekat zone engulfing failed cell. And then kita buy. Nampak dekat sini engulfing failed cell untuk kita buy, sama juga engulfing failed buy kita akan sell. Alright, kita try to cari contoh. In this case, ini dominant engulfing kan? Dominant engulf. Yang dekat sini, kalau kita tengok dekat sini ni, kalau kita perhatikan betul-betul, apa yang saya maksudkan solid breakout, nampak? Dekat sini, belum dipanggil sebagai breakout lagi. Sebab berlakunya rejection. Rejection ni boleh jadi dia akan turun balik semula. Dia belum pecah lagi. Kalau dia pecah, yang ni baru pecah. Yang ni. Ni, nampak body breakout. Body breakout. So macam yang saya cakap, zone ni bukan tak boleh guna pakai. Boleh. Kita akan ambil dia sebagai reversal. Nampak tak? Dia dah breakout. Pullback. Entry. Apa yang korang nampak? Ada tak konsep yang kita belajar sebelum ni? Konsep. Lepas ni saya ulang balik. Maksud konsep. And then masuk sideways. Konsep dia ada. But then tengok. Dia SR flip. Nampak apa yang dia buat? Dia dah masuk balik the zone and then dia fly balik. More than dia fly dekat sini cuma 200 lebih pips. Kalau kita tunggu dia pull back dengan confirmation 400 pips. Sampai sini 400 pips. Alright. Lagi kalau kita tengok H4. Yang ni ada blend. Nampak sebelah blend ada apa? Kalau korang tengok sebelah blend tu, sebelum blend tu tercipta, sebelum candlestick blend sell ni tercipta, adanya candlestick buy, engulfing buy. Nampak? Engulfing buy. Tetapi dianya gagal disebabkan harga selepasnya breakout. Ini breakout solid. Nampak? Breakout solid. Breakout solid dia break. Ada tak konsep? Nak tanya, ada tak konsep? Konsep apa? Yang kalau yang faham lah. Kalau yang tak faham tak apa. Konsep apa yang korang nampak kat sini? Muka apa muka? Macam itulah kalau yang faham. Nak tanya korang. Apa yang korang nampak? Yes, muka senyum kan? Muka senyum. Muka senyum. Yang ni SR flip. Kalau korang guna SNR, boleh dipanggil sebagai support become resistance. Support become SBR. And then dia pull back balik. And then dia drop. Itu yang saya panggil sebagai reversal. Reversal ni jarang sekali kalau big time frame korang cun. Kita fokus on big time frame. Zone kita ni berdasarkan big time frame, bukan lower time frame. Jarang sekali dia bagi 50 pips or 100 pips. Ini pun dah 700 pips. Makan 1 tahun. Sama juga macam ni. But in this case, kalau kita perhatikan, yang ni, besaran. Nampak? Yang ni, direct pullback, but this one ada pullback 300 pips. Clear. Dia datang balik untuk buy, pop. Kenapa dia ambil? Lepas ni saya explain why. Lagi kalau tengok kat sini, ada juga engulfing sell kan. Kalau ikutkan betul-betul, yang dah faham maksud pullback, yang dah faham maksud konsep, which zone yang korang ambil. I think korang boleh lukis kat my screen. Ya. Cuba korang lukis dekat zone-zone dekat-dekat sini ni, mana satu zone yang sepatutnya kita ambil untuk entry yang dekat sini ni. Nanti boleh kot ada nampak button yang macam pen dekat atas tu. Korang lukis, korang bulatkan mana satu zone yang korang ambil. Tak apa. Paling simple saya buat macam ni. Okay. Sama, you ambil that one. Okay. Nak tengok kefahaman korang actually. Sampai mana kefahaman korang setakat ni. Okay, kebanyakan korang mengambil the zone bila. Okay. Okay. Alright, korang padam balik apa yang korang lukis. Lalu tak nampak. Okay, tak apa. Saya move. Korang padam je dulu. Okay.
Ramai yang try to ambil engulfing fault and then engulfing cell ni. Actually ya, kalau kita fahamkan the concept direct pullback and then pullback yang berkonsep, sebenarnya the zone tu berasal dari sini. Nampak? Mistake korang? Nampak kan? Sebenarnya zone asal dia adalah dekat sini. Kenapa saya ambil zone asal ni dekat sini? Why? Di sini kan engulf. Yang dekat sini direct pullback. Ingat lagi tak? Direct pullback. Kan? Direct pullback ni apa? Pullback yang tak berkonsep. Pullback yang tak berkonsep. Pullback yang tak berkonsep. Maksud dia tak ada senyum, tak ada sedih apa semua. Cuma direct pullback. There's no breakout. Tapi continuous breakout. Yang ni baru je nak breakout. Continuous breakout. Dan barulah pullback yang sebenar. That's why kita kena betul-betul precise our zone. Sebab kalau kita ambil EF ni, tengokkan, perhatikan betul-betul, dia lebih confirm MC, confirm floating besar. Sama juga macam ni, kita akan jadi confused. Kalau tengok dekat sini, kita dapat precise zone lagi. Cuma berapa rejection je berlaku, and then baru dia drop. Sini ada lagi confirmation lah. Okay, sama juga macam ni. Kalau kita tak tengok yang ni, kita tengok yang ni. Engulfing cell. Engulfing cell. Kalau kita tengok dekat sini, direct pullback kan? Direct pullback. Yes, direct pullback. Sebab baru je nak berlakunya breakout. Dan datang balik, baru dia drop. Di sini ni, jangan cakap tak ada konsep, ada. Kita dah nampak breakout dia, nampak. Muka senyum dia. And then baru dia drop. Alright guys, boleh faham mengenai engulfing fault? Ya, saya try tu bagi contoh yang tadi mostly dia ke arah sell. Macam mana pula dengan buy, sama juga cerita dia. Kan engulfing fault, sell ni untuk buy. Sepatutnya kita sell tapi dia pecah and then dia buy balik dekat atas. Alright, lagi. Yang ni boleh tak? Boleh kan? Buy, engulfing buy, sepatutnya dia sell. Yang ni tadi samanya. Yang ni engulf biasa. Okay, cuba korang lukis balik. Mana satu zone ni sepatutnya kita ambil? Ada banyak ni. Cuba kalau korang faham betul-betul, mana satu zone yang korang nak ambil? Alright, good. Maksudnya ramai yang jawab. Oh, cincau saja tiap skrin. Maksudnya ramai yang jawab yang ni, betul. Sebab kenapa di sini adalah direct pullback dan baru berlakunya breakout. Yes, thank you yang bagi arrow. And then dia datang balik, dia apply balik. Alright, kalau kita tengok balik dekat sini pun, ada tak chance untuk kita entry balik untuk layer? Terus masuk kuasaan layer terus. Belajar layer. Yang ni kan breakout and then pullback buy. Sama juga dekat sini pun ada. Kita tahu sampai ke tak? Sampai. Kan kita pening. Alah, dekat sini ada apa? Engulfing fault, ada engulfing cell. Mana satu? Kalau saya fokus pada asal dia siapa. Asal cerita ni dekat siapa? Kalau tengok dekat sini, asal dia untuk buy tapi dia pecah balik, tak respect. Tapi finally dia respect and then dia drop like berapa ribu pips tu? 1,200 pips. Kenyang. Bukan besar. Nampak? Kalau kita sebenarnya ramai yang fokus, terlalu fokus engulfing cell ni. What happen kalau korang fokus pada engulfing cell yang kecil ni, tak sampai pun. Lepas tu cakap lah, kenapa dia tak sampai? Sedangkan yang ni fresh lagi. Tak ada istilah fresh. Nada istilah fresh lagi. Macam yang kamu belajar, ni the fresh lagi ni. Ya, sebelah tu the fresh, kita tunggu yang fresh ni. Ni lulun apanya orang, berjedah macam-macam nama dia baginya. Ni lulun fresh, belum pernah bagak. Mesti diambilnya, kalau diambilnya melabuk habis. Ditunggunya di atas, setnya pending order, dah pandai sampai. Lepas tu melabuk 1,200 pips. Sedangkan, dah faham maksud zone sebenar. Kalau tengok di mana permulaan breakout, di sini baru permulaan. Punca zone adalah dekat sini. That's why dia datang balik reject kecil je. Dan berapa hari dia drop 1,200 pips. Alright. Okay guys, boleh faham dari awal SNR, konsep, and then pengenalan engulfing fault. Next, kita move ke dominant. So far yang ni boleh faham ke tak? Takut tak ada yang faham, bagi tahu. Bagi tahu, kalau tak faham, bagi tahu, kita boleh ulang balik. Kalau faham, kita proceed to the next topic.
Okay, zon yang sebenar lepas ni. Ya. Boleh experience yang sebenar. Okay, lepas ni breakout means break zone engulf. Yes. Maksud dia breakout ni dia break the zone engulf ni. Dia ada macam mana apa? Maksud dia breakout ni either dia break the zone. Kalau dia break the zone dia tak respect. Contoh ni engulfing fail Kalau dia tak respect engulfing cell ni, dia kena break dengan body sekali. Faham tak? Untuk dia lawan arah tu. Dia kena break dengan body sekali. Bukan setakat cuma candlestick stick dia tu. Kalau stick dia tu dia still consider as rejection. So kalau rejection ni dia zone tu masih valid. So kita nak body dia sekali. Kita nak body tu dia pecah sekali. And then kalau untuk konsep breakout pullback entry, kita ada engulfing sell, of course kita kena dia breakout pergi bawah dulu. And then pullback entry untuk sell. Boleh explain lagi satu untuk yang ni. Yang mana tu Amir Mes? You mean yang about engulfing fail kah ataupun apa? Alright, so time frame-nya H4 ke atas saja. No. Tapi untuk kita validkan zone, yes, of course. I mean, untuk our direction, kita tak pernah guna lower time frame. Kalau setakat untuk scalping boleh. But then kalau nak solid confirmation, sama sekali kalau kebiasaan orang terlalu biasa untuk trade news kan, better focus on big time frame. Ini kelemahan orang, terlalu fokus on lower time frame. Boleh lower time frame ni ada syarat, faham tak? Syarat dia untuk entry dan confirmation. Okay, so I think korang Okay, permasalahan dia sekarang ni, kita dah kenal engulfing sell, kita dah kenal engulfing fail, kecuali dominan lepas ni. Now permasalahan dia, soalan dia, dekat mana kita start untuk marking zone. Zone ni adalah sebagai market mover, maksud dia direction kita. Kita nak start marking macam mana? Berdasarkan time frame apa? Selalu apa yang saya buat, kalau kita buka chart, kita akan tengok H4 ke atas. Untuk kita punya zone, direction dia, bukan untuk entry, faham? And then entry kebanyakan dia kita menggunakan lower time frame. Kebanyakan lower time frame. LTF saya buat lower time frames, just M15, M5 dan sebagainya. Kenapa saya gunakan M15 tapi H1 pun boleh guna dengan syarat untuk big time frame lagi. Alhamdulillah. Especially untuk weekly or monthly time frame. So direction, kenapa penting untuk kita kenal direction ni? Kalau kita gagal untuk tengok direction menggunakan H4 ke atas, kita terbiasa menggunakan H1 ke bawah. Ini yang terjadinya, konsep confirmation semua tak jadi. Lepas tu tanya kenapa kita tak jadi, sedangkan ada konsep, sedangkan zone ni zone engulfing fail lah dekat H1 dan 15, tetapi kenapa dia fail? Kenapa dia sekejap je? Sebab kita tak tengok direction. Sedangkan contoh dekat H1 or M15 ada engulfing fail sell untuk kita buy, tetapi dia terus sell. Sebab kalau kita terlalu fokus dekat low time frame, kita sometimes miss untuk tengok direction yang mana direction dekat atas ni mengatakan dia akan teruskan untuk sell. Faham tak? So berhati-hati, kita kena tengok dulu H4 ke atas untuk direction. Yalah, lamalah guna H4. Tak, actually tak lama. Kita sehari kita boleh trade berapa kali? Pagi, petang, malam. H4 siap 2, 6, 10. 7, 8, 9, 10. 10. So H4 ke atas. Dia tunggu H4 siap ataupun belum siap, kita boleh entry. Alright, so fokus dekat H4 ke atas. Apa yang saya cari direction adalah engulfing sell, engulfing buy, engulfing fail, EF buy, dominant. So itu my direction. Contoh dia macam ni. Buka H4. Contoh kalau you nak trade hari ni, semalam. Contoh ini semalam dia.
Soalnya dia terjadi engulfing sell. So pergerakan of course akan sell. Contoh, ada engulfing buy. So saya akan monitor, ada boleh ke tak untuk buy dekat sini. Kalau tak boleh, fokus pada sell. Sell ada dekat sini. Faham tak? Kalau tak ada confirmation buy tapi ada confirmation sell, kita fokus sell. Alright. So saya gunakan H4 and then tengok balik daily. Daily apa? Candle sekarang ni apa? Contoh macam nak trade hari ni. Okay, engulfing, dia masih engulfing sell. Engulfing sell dekat sini. Tapi dekat sini ada engulfing buy. So kena hati-hati. Kalau tengok dekat sini, yang ni macam mana? Tengok. Ini engulfing fell kan? Engulfing fell, sell. Yang ni baru berlakunya breakout. Kalau kita tengok, perhatikan betul-betul. Just imagine yang ni lower time frame. Dia dah drop. Dia reject, dia breakout, dia pull back entry. So nampak sini engulfing fell buy. So kita fokus pada sell. Kita tunggu dia masuk balik zone. Kita precise lah. Contoh kita dah precise apa? Ini lower time frame. And then dia pull back untuk entry. Dan dia drop. 12,000 pips. 1,200 pips. So of course lah kita kena precise benda ni. Kalau kita betul precise macam ni contoh. Dia breakout, dia pull back entry. And then dia drop. Alright. So zone ni better kita start dari H4 ke atas. Contoh nak try hari ni, tengok apa dia buat semalam. Tengok apa ada candle yang berhampiran. Tips yang pertama, of course lah, look to the left. Kita tengok dulu kiri dia ada apa, price apa ada sebelah kiri. Bukan kita fokus pada pergerakan candle yang masa ni. Tak. Sometimes kita kena tengok atas, kita kena tengok kiri apa ada yang berdekatan. Kena hati-hati. Bila dah jumpa zone, baru kita precise filter lower time frame. Kita pun ada storyline, kita ada direction, kita tahu hari ini kita nak buy. Korang pun boleh decide either tunggu setup buy ataupun boleh scalp sell sebelum dia sampai ke zone zone buy. Untuk long term dia. Short term dia pun kita kena faham. Alright. So last, saya nak ajar dominan dulu. Ini pembentukan and then kita move ke confirmation and then concept. Alright, dominan. I think ada yang baru belajar dominan. Malam ni baru belajar mengenai dominan. Tapi siapa belajar supply and demand, dia ada gunakan nama dia sebagai DM. All double Marubuzu. Marubuzu lah macam tu. Dominan. Dominan ni saya panggil secret weapon juga. Sebab dia hidden sikit. Dia hidden. Ataupun dipanggil sebagai tempat re-entry zone. Kadang kita tak nampak price ni. Macam tak ada apa-apa. Tapi dia berbeza sikit. Dia berbeza sikit daripada engulfing sell dan engulfing buy. Engulfing sell, dia bentuk dia beza sikit. Dia bentuk dia candle yang sama. Candlestick yang sama. Maksud dia candlestick sama. Candlestick sell ni dia selari. Maksud dia berhampiran. Contoh, imagine candlestick sell dia menurun. And then ada lagi candlestick sell. Syarat dominan adalah shadow to shadow. Saya bagi contoh dulu. Shadow to shadow. Kalau kita fahamkan betul-betul, shadow to shadow ni, kita lukiskan OXLC dia, ada movement of harga, line chart dia. Dari shadow sini ni, sampai pergi atas, ada movement line chart dia. Yang ni dominan. So, untuk validkan dominan ni, fahamkan, untuk validkan dominan ni, untuk validkan DOM, dekat lower time frame, kena ada 3 benda ni. Ataupun 2 benda. EG or EF. Dekat lower time frame dia, kena ada engulfing or engulfing fell. So, maksud dia, contoh, dominan ni dekat H4. Meaning to say, yang ni, dominan ni dekat H4. Bila kita marking, dekat H1 dia, kena ada EG or EF. EG or EF. Okay. Yang ni dominant sell. Dominant buy pun sama juga. Itu kalau H4, H1. Kalau daily, of course lah H4. Dia punya low time frame. Dia kena turunkan satu persatu. H1, M30 ataupun M15. Saya terus pergi. Sometimes kalau H1 saya pergi terus M15. Alright. So maksud dia kalau H1 dominant macam ni, dekat lower time frame dia kena ada EG ataupun EF. Okay, contoh. Saya try bagi contoh dominan. Dominan ni selalu dia terjadi
dekat kuasan blend engulf. Ataupun tak blend pun kadang ada. Contoh macam ni. Macam mana untuk validkan dominan ni pun banyak bersepah. Kalau kita tengok dekat sini, ada tak dominan? Ada kan? Apa yang saya ambil ni adalah shadow to shadow. Shadow to shadow. Okay, valid ke tak dominan ni? Macam mana kita validkan? Yang ni dekat H4. Kita buka dekat H1 dia. Now tell me, apa yang korang nampak? Valid ke tak? Cuba. Kalau korang faham apa yang saya explain dekat sini tadi, dekat H1 dia kena ada apa? Now dekat H1 dia, pecahan dia ni. Dekat box ni. Valid ke tak? What do you guys think? The dominant H4 ni, yang saya marking ni, dekat H1 dia ni valid ke tak dominan tu? Dipanggil sebagai dominan. Yes, valid. But then ada apa? Yes, Muammar. Ada EG cell. Kalau tengokkan balik, ada sideways juga dan ada EG cell. Betul lah ada EG cell dekat sini. Kalau kita tengok betul-betul dekat sini ni. Blend, engulfing cell ataupun engulfing cell yang shadow je telan. Nampak? Yang tu dominan. Yang dekat atas ni, macam mana? Yang dekat atas ni ada juga dominan. Macam mana? Mana satu kita nak ambil? Sebab tu saya cakap, kita kena validkan dulu. Dominan ni valid ke tak? Okay, now jawab balik. Dominan dekat H4 yang dekat atas ni, yang berdekatan dia ni, dekat H1 ni, macam mana? Valid ke tak? Why? Kenapa tak valid? Kenapa tak valid? Saya tanya ini bukan sebab apa. Sebab nak tengok fahaman korang. Ada diam-diam ni, lepas tu dia text private. Bang Jali. Bang Jali lah yang nak layan. Macam mana nak validkan? Better tanya terus. Tadi GNF. Yes, correct. So, macam tu. Untuk kita validkan dominan ni, simple. Tak boleh pening kepala. Kita tengok low time frame dia. Turunkan je. Turunkan. Kalau tengok kan, kat sini, seolah-olah tak nampak ada, mana tadi? Seolah-olah tak ada nampak zone. Kita nak tunggu yang ni lama. H4 lagi. Kita tengok di sini macam tak ada apa. Tak ada apa harga. Tetapi kita heran, bingung, bengang. Kita bengak tengok kenapa dia turun boleh jatuh. Ada action dekat sini. Why? Kalau nak left sini, macam tak nampak apa-apa. Kalau nak left sini terlalu jauh. Tak ada masalah kalau yang jauh ni. Kalau yang nampak, jelas lah. But then yang ni kalau kita tak faham the dominant, mungkin kita panggil, sebab yang ni baru jalan. Tak, actually ada jalan dekat sini. Jalan yang boleh kita precise. Kalau kita precisekan betul-betul, dekat sini ada dominan dia. Sorry, ada engulfing dia. Sebab tu price tak break, tak sambung balik naik, dia jatuh. Sebab tu kena hati-hati. Kita cakap, di sini ada engulfing buy. Ada engulfing buy. Ni buy, sini kosong. Confirm, cawan kosong ni. Ni cawan kosong. Cawan kosong. Terbang lah ni ke atas sampai sini. Kita nak target buy tu dekat sini. Nak ambil 300 pips. Tetapi kita miss. Kita tak nampak dominan ni. Ada hidden zone actually. Yang kita tak nampak. Tahu-tahu price drop 600 pips. Buy kita pun MC. Right, so kena hati-hati dengan hidden zone. So I think dominan setakat ni korang faham. Engulfing sell, buy pun korang faham pembentukan dia. Marking pun korang faham. Marking macam biasa. Ya, kalau dominan, saya ambil shadow to shadow. Shadow to shadow first. But then, kalau bila mana kita precise, kita berbalik kepada marking engulfing. Cara pemakingan engulfing, saya tak ambil semua body, the whole body saya tak ambil. Saya ambil apa yang ditelan. Ambil apa yang ditelan. Itu je. Alright. So, sebelum kita rehat je, 10 minit, ada soalan tak? Lepas ni confirm pening sikit sebab confirmation. Any soalan or kita proceed rehat? Kita rehat sekejap lah. Satu contoh pasal EF, alright. Satu contoh pasal EF. Okay, EF macam yang saya explain tadi, EF, saya dah padam, tak apa. EF ni adalah tanda reversal awal ataupun kegagalan sesuatu pihak untuk meneruskan perjalanannya. So EF, contoh dia EF. Kita dah tahu engulfing biasa, yang ni engulf biasa. Engulfing sell ni untuk sell, engulfing buy untuk buy. Tetapi kalau contoh
yang ni. Ni kan engulfing buy. Sepatutnya engulfing buy ni kan kita nak fokus pada buy. Jangan tengok yang ni. Just imagine yang ni belum siap lagi. Dia masuk sini ni dia kena buy. Dia kena buy pergi atas. Tetapi in this case dia pecah, dia tak respect. Faham tak? Dia breakout. Lepas tu ini dipanggil sebagai swap zone. Ataupun siapa guna SNR, solid SNR dia panggil SR flip. Support become resistant. Yang ni dah break, engulfing buy ni menjadi engulfing failed buy adalah untuk sell. Engulfing failed buy for sell, engulfing failed sell for buy. Dia gagal untuk buy, tetapi dia break, bukan bermakna kita tak boleh guna pakai, kita boleh bila mana dia masuk balik, dia boleh buat reversal yang jauh. Nampak? Kena tengok sini 1200 pips. Alright. Tu faham Muammar? Faham tak? Okay, good. And then sama juga last yang ni blend engulf kan, tapi bolehlah, tapi tak berapa cantik. Kalau kita tengok betul-betul dekat harga sini ni, ada tak dominan? Dia tak secantik yang kita lukis. Yang ni saya tak panggil dominan. Yang ni. Why? Sebab tak ada shadow. Faham tak? Shadow bawah ada, shadow atas tak ada. Tapi kalau sebelah dia ni sebenarnya komplit. Yang bawah ni ada, yang atas pun makan dekat atas. Ini pun boleh consider as dominant. Tapi macam biasalah kita kena validkan dekat low time frame dia. Macam H1 contoh dekat sini yes valid. Dekat atas ada EF, dekat sini pun ada engulf. So dominant tadi tu valid sebab tu ada action and then dia drop. Nampak? Ni lepas ni confirmation. Alright. Faham dominant? Alright, so kita balik 10.20. Kita masuk balik. Kita rehat sekejap. Okay. Kalau ada soalan tinggalkan dekat chat. See you guys. Tak apa yang tak faham difahami, kita akan send balik video ni dekat group lepas ni. So korang boleh tengok balik, repeat balik untuk refresh. Dan korang applykan. So okay. Sebelum kita faham the confirmation, kita kena faham konsep. Konsep muka senyum dan muka sedih. Muka senyum. Muka senyum macam biasa. Muka senyum, dia kena ada breakout dulu. So maksud dia sebelah kiri ni adalah our zone. Zona, EG, EF ke, DOM ke, apa-apa. And then of course kena ada breakout. Selepas berlakunya breakout, kita kena faham sideways. Pullback. Pullback kena datang dalam perbentukan sideways. Pullback sideways. So ini yang penting. Confirmation kita, kunci dia adalah sideways. Apa-apa kena ada sideways. Kenapa kena ada sideways? Fahamkan sekali lagi. Apa maksud sideways sebenar? Sideways ni kalau bahasa lain dia mendatar. Mendatar. Ranging. Apa lagi ayat yang orang panggil? Dia ranging, sideways, dia mendatar, dia ranging, tak ada arah. Memang tak ada arah, bermain di harga yang sama. Bermain di harga yang sama, lepas tu, apa lagi? Nego, dia still nego. So maksud dia still nego ni, kalau kita fahamkan betul-betul bahasa candlestick ni, sideways ni dia masih membuat decision, keputusan sama ada untuk buy ataupun untuk sell. So paling mudah saya tengok adalah sideways. Hari-hari saya tengok sideways. Sideways ni dia pecah mana? Pecah atas ke pecah bawah? Pecah bawah saya fokus pada buy. Pecah atas, contoh yang ni pecah dekat atas. So saya fokus pada sell. Sideways ni candle yang kecil-kecil, dia tak ada arah. Dia bermain di harga yang sama. Dia tak ada momentum. Menurun macam ni pun dipanggil sebagai sideways. Perbezaan dia tak ada momentum. Dia tak ada momentum. Faham tak? Dia mengecil ataupun orang panggil sebagai compression. Macam ni dia ada konsep senyum, muka senyum. Dia pecah mana? Pecah atas kan? Yang ni pun sama juga. Kalau kita tengok sideways kan, dan dekat sini kecil. Yang besar ada, yang kecil pun ada. Tapi kalau kita fahamkan, okay, sekejap Huawei Media iPad M3 Lite, lepas ni saya jawab soalan tu.
Nak fahamkan dulu apa maksud sideways ni. So sideways ni macam yang ni kecil kan, sideways bermain di harga yang sama kan. Perbezaan dia ni yang ni tak bermain di harga yang sama. No, this one bukan sideways, ini momentum. Yang ni sideways. Kalau kita tengok sideways, pecah bawah. Every time you tengok yang pecah-pecah ni, semua candlestick yang momentum. Faham tak? Candlestick yang momentum, yang mudah orang tertrap. Contoh yang besar dekat sini ni. Orang akan tertrap, confirm orang akan tertrap. Sebab apa? Ini kunci dia. Kalau kita tengok yang trade dalam sideways ni, dia akan happy. Dia akan happy ataupun dia akan sedih. Kalau dia profit, dia happy. Sedih, of course lah, dia MC. Yang ni, dia momentum. Pop. Nampak satu batang besar ni, dia pergi atas, almost 100 lebih lah. Bukan lagi almost, dah sampai lebih dah. 100 pips. Memang dia akan happy. Kalau dia tak TP, memang sedih lah. Kalau tengok di sini, price selalu dia akan bagi satu batang candlestick momentum ataupun beberapa batang candlestick momentum seolah-olah dia nak sambung buy, seolah-olah nak terbang jauh lagi. Walhal siapa faham maksud konsep, dia baru je pecah sideways ni. Dia nak ambil keputusan, which is dia nak ada dekat sini ni, satu, dia nak sell. Faham tak? Sama juga macam buy dekat bawah ni. Sell, ada yang happy sell dalam sideways. Sebab tu elak. Kalau boleh elak. Kalau tak tahu nak cabut, elak. Sideways, then boom. Satu batang candlestick buy dekat bawah. Seolah-olah momentum. Walhal dia cuma nak sampaikan zone tu secepat mungkin. Sama juga macam ni. The price ni, kalau kita tengok macam ni, ini momentum ke? Tak. Dia bukan momentum. Beza dia kalau kita tengok price ni mengecil. Shadow lebih panjang daripada body. Shadow lebih banyak. Tiba-tiba price ni boom. Jadi kalau kita fahamkan yang dekat sini ni ada zone. Nampak di sini ada engulfing sell. Sebab tu dia ada drop and then berulang lagi sekali cerita dia yang sama. Konsep semua and then tiba-tiba pecah dekat bawah. Kan? Dia pecah dekat bawah. Ambil zone yang ni untuk dia buy. Pecah seolah-olah nak sell sambung sell. Sebab tu hati-hati. Kadang kita win dalam sideways ni bukan bermakna kita betul. Kalau betul kita faham the konsep short term and long term, tak ada masalah. Tapi kalau yang masih still berharap teknik harapan dalam sideways dia entry, tapi nak berharap dia go jauh, kena hati-hatilah, kena tukar mindset kita, fahamkan ilmu dan konsep ni, insyaAllah mudah. Alright, yang tu sideways. Okay, soalan dari Huawei. Sorry ya, nama username tu Huawei, so saya panggil Huawei lah. Sideways mesti lihat di mana? Sideways, untuk kita tengok sideways ni, semua time frame kita kena tengok. Semua time frame dia berkait rapat dengan storyline. Semua time frame kita kena tengok. Contoh dekat H4 you start marking zone. Contohlah yang ni, zone. Untuk kita marking zone, marking direction kita, marking zone bermula kalau boleh H4. Ada guna H1 juga tapi ada syarat. H4 daily, weekly, monthly. Alright, bermula dari H4, weekly, monthly, and then kita precise. So kita dah marking zone, lepas ni kita ajar cara precise, kita fahamkan dulu konsep ni, sideways, and then zone ni setelah kita precise, semua ni dia bermain di semua time frame. Maksud dia dari H1 pun kita turun, kita nampak sideways, M15 pun kita nampak, M5 pun kita nampak. And then selalu dia, ingatkan, sebelum dia approach, betul-betul masuk zone, akan berlaku lagi another compression ataupun sideways kecil sebelum dia masuk zone. Maksud dia yang dekat sini ni terjadi dekat lower time frame, especially M5 dan M15. Selalu dia sebelum betul-betul dia nak sampai price tu. Kalau kita tengok dekat sini, contoh yang ni lah. Kalau kita tengok dekat lower time frame dia, kadang ada momentum, tengok. Ni belum saya precise lah. Zone ni besar. Nampak sideways. And then semasa masuk zone, okay. Ni ambil perhatian sebab kita nak masuk confirmation. Confirmation. Semasa dia masuk zone, apa yang kena ada? Dia akan membuat sideways kecil. Selepas sideways kecil,
Dia masuk zone, untuk validkan dia nak betul-betul sell, dia kena breakout kecil juga. Faham? Dia kena buat breakout kecil. Maksud dia breakout kecil ni kecil je. Dalam beberapa petang candlestick. Breakout kecil dekat lower time frame. Maksud dia lower time frame ni saya selalu gunakan M5. Ni confirmation yang paling last. M5 ataupun M15. M1 pun boleh tapi terlalu banyak noise. Saya gunakan M5. Kalau siapa cakap cepat M5, korang belum biasa. Nanti korang tengok dia akan jadi slow. Korang pun nak slow lagi kalau boleh. M5 dan M15 dia kena ada sideways kecil and then breakout pergi bawah. Why breakout bawah? Kalau kita fahamkan betul-betul, di sinilah bermakna keputusan tu dibuat. Maksud dia seller berminat dengan harga ni. Kalau dah seller berminat dengan harga ni, dia pecah. Kalau dia tak minat, dia akan pecah atas. Kalau dah pecah atas zone kita ni, dia breakout dah, kita tak perlu nak sibuk-sibuk cari untuk peluang untuk sell. Tukar mindset, cari peluang untuk counter buy. Okay, yang tu satu. Okay, berbalik pada confirmation sell. Breakout menandakan ada seller berminat untuk harga terus terjun. Tetapi setelah berlakunya breakout, ini yang cantik. Ada lagi berlakunya sideways ke ataupun direct pullback. Semasa dia breakout ni, dia meninggalkan engulfing or EF or DOM. Di antara tiga-tiga ni ataupun ketiga-tiga sekali ataupun dua daripada tiga ni. Semasa berlakunya breakout, ada pullback. Akan ada pullback dekat kawasan-kawasan EGF DOM ni. Disitulah tempat mana kita akan second entry. Sebab tu saya selalu mention sebelum dekat IG saya, second entry is always my favorite entry. Sebab apa? Kenapa saya suka setup ni? Sebab dia dah confirm dah. Seller dah berminat. Dia bagi lagi sekali, kita entry. Sebab tu ramai yang terciduk ataupun ramai yang hit SL or hit BE. Dia dah entry dah, first entry dia. First entry always tempat risk entry, yang high risk entry. Tapi kalau korang faham korang punya equity berapa-berapa, tak ada masalah. Alright. So semasa dia first entry tu, kadang orang lepas dia breakout ni dia happy. Lepas tu dia datang balik, mulalah cakap hit BE lah, hit SL. Walhal kalau dia faham yang tu baru pemberitahuan. Maksud dia baru bagi tahu dia nak teruskan sell, tapi dia datang balik second entry untuk kutip balik order yang tertinggal kat atas ni. Dia ambil order EG, EF apa semua dan dia drop balik. Second entry. Second entry. Di sinilah selalunya tempat mana saya full margin. Selalu second entry ni dia floating, kadang entry terus biru ataupun floating tak lebih daripada 50, 30, 20 pips macam tu. Kadang 15 pips macam tu ataupun kadang langsung tak ada pips. Sebab tu saya suka layer, dia terus go. Okay, yang ni dekat lower time frame. Semua last confirmation yang dekat sebelah kanan ni adalah dekat lower time frame. Why? Sebab storyline ni dia start dari lower time frame dulu. M1, kalau ada bawah M1 lagi, ada second time frame. M1, lepas tu siap M1, dia akan siapkan M5. Lepas siap M5, dia akan siapkan M15 dan seterusnya. But then, kalau saya cakap yang ni boleh guna lower time frame, zone ni tak boleh guna lower time frame. Faham tak? Maksud dia starting point untuk kita cari zone ni kena berdasarkan big time frame. Kita kena respect big time frame, bukan lower time frame. So bila kita dah dapat zone ni from big time frame, kita akan precise ke lower time frame untuk kita kecilkan zone. Sebab kalau kita fikirkan secara logik, kalau kita guna big time frame punya zone, tambahan lagi dia besar dia punya engulf ni, kita tak akan mampu menampung floating yang zone yang besar. So kita kena precise, kecilkan, dalam engulf cari lagi harga. Sebab tu perkataan ni keluar, dalam harga ada harga. Okay. So contoh saya cari H4. Saya cari H4, saya cari yang obvious setup dulu. Di mana tu Muammar? Contoh yang ni lah. Ambil yang ni. Ni engulf kan? Engulf H4. Contoh just imagine yang ni hari ni baru. Engulf H4 ni besar. Kalau kita tengok box ni dalam 80 pips besar. So, cara kita adalah precise. Nampak? Kita fokus dekat mana first left kita ni. Dekat kawasan ni kan. Kalau kita tengok balik dekat kawasan ni, ada engulf lagi kan? Another engulf. Faham tak? So, kita ada dah dua box. Satu dekat
H4 dan dekat H1. So ini ada lattice engulf dekat sini. Satu. Ada tak konsep breakout tu? Ada. Breakout. Tengok dekat sini. Yes, breakout. Yang ni kan, bermulanya breakout dah ni. Semua breakout. Lepas tu ada tak konsep yang kita lukis tadi? Ada kan? Which is sideways. Pullback kena datang dalam keadaan sideways. And then muka senyum lah konsep dia tu. Sideways, tiba-tiba price boom pergi atas, seolah-olah nak ambil zone. Kalau kita tengok balik, zone yang kita precise adalah dekat sini. Dekat situ. Right? Itu satu. Lepas kita precise H1, saya selalu precise M15 untuk last. Untuk last zone saya. Kalau kita nampak yang clear, kita ambil. Kenapa dekat sini boleh ambil? Sebab kalau kita perhatikan, di sini ni ada action price direct pullback pop. Dia terjun sideways, sideways, dan boom. Nampak tak? Sebelum dia approach the zone pun dia ada buat sideways. Di sini ada direct pullback, di sini ada dominant, boleh dipanggil sebagai dominant. Kalau kita perhatikan dominant tadi, now, nak tengok kefahaman korang tadi. Di sini kan saya cakap ada dominant kan, sebab saya fokus kat sini. Di sini ni semua direct pullback ni dominant ni. Ini ada dominant. Saya ambil mana yang saya tengok. Saya belum tahu valid ke tak. So saya buka low time frame. M5 dia. M15 kan punya tu. So apa korang rasa? Valid ke tak dominant tadi tu? Dominant tadi tu valid ke tak? Yang dekat M15 ni. Kan? Why valid? Because ada EF. Yes, EG buy at first, tapi dia failed, ada EF. Nampak tak EF ni? Hati-hati EF ni. EF. Kan? Ada EF, and then tengok balik. Semasa dia masuk balik ni, dia ada buat sideways. I think yang ni price ni tengah, apa nama dia, bila ni? The news kot. So, dia drop ni drastic sangat. Dalam 300 pips. So, semasa dia masuk final zone kita ni, kita tak akan ambil zone H4. Kita dah abaikan. Faham tak? Sebab zone H4 ni besar. Kita pun pening. Tetapi bukan bermaksud kita abaikan tu, kita tak risau yang zone ni tak guna. No, kita guna. Maksud dia kita gunakan sebagai panduan. Kita punya direction dah. Kita tahu dah zone ni bermula dari H4. So, kita punya otak, okay, yang ni setup ni paling kuat sebab dia datang dari H4, bukan dari lower time frame. And then kita dah try to kecilkan based on berdasarkan zone. And then final zone kita dekat sini. Tiba-tiba price ni sideways dan boom naik atas. Sebelum dia masuk pun dia buat sideways. Nampak tak? Kalau kita fokus dekat sini, final zone kita ni, dia masuk, ada tak breakout kecil? Ni, breakout sideways kecil and then breakout kecil. Breakout kecil, sideways, dia tak break atas kan? Dia break bawah ni. Dia break macam ni je. And then pull back. Yang ni tak berapa nampak. Tapi dia break seolah-olah break. Dan dia boom. Pergi atas. And then collect order. Dia drop. Yang tu kita panggil sekali kita entry for margin. Kalau tahu ada news, why not kita entry for margin. I think berapa pips juga. Kalau korang floating dalam 6 pips, 7-5 pips. Kan? Yang ni. Farm. Okay. So lepas ni kita cari lagi contoh tu. Nampak? Kalau kita entry pun dekat sana M5 macam tak nampak pucuk. Walhal kalau tengok dekat H1 dia, kita entry pucuk dekat atas. Okay. Lagi. H4 punya zone dulu. Biasakan dari H4. Lepas ni kita guna H1, M15 pun boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat lah. Contoh yang ni. Tapi yang ni, kita terbiasa nampak. Kalau kita backtest nanti, kita terbiasa ambil yang ni. Walhal kita terfikirkan balik, kita ambil yang dulu yang ni. Kan? Sebab apa? Kenapa saya ambil yang ni? Sebab yang ni adalah direct pullback. Kita tahu direct pullback ni always kena ambil semula dengan pullback yang berkonsep, dengan ber-SOP. Yang ni direct pullback, so the engulf ni datang balik dekat atas. And then, macam biasalah, H1 ni tujuan dia untuk precise. H1 ni tujuan dia untuk precise. Kalau kita tengok dekat sini pun ada
Okay, sebelum kita sentuh yang entry dekat sini ni, kita nak sentuh mengenai dengan direct pullback ni. Mungkin ada yang akan rasa terlalu lama untuk dia datang balik kan. Kita nak duit every day lah, contoh nak every week tu duit juga. Okay, macam contoh dekat sini, betul. Dekat H4 dia direct pullback. Yang contoh dekat sini lah, fokus kat sini. Di sini ada engulf and then direct pullback. Betul, kita tak nampak berapa record dia. Tetapi, fahamkan, ini H4 punya cerita. Sebab tu saya cakap storyline. H4 punya cerita macam ni. Direct pullback. Tetapi dekat H1, pullback yang ber-SOP. Ber-SOP ke tak? Ber-SOP. Yang sini engulfkan lagi. Blend engulfing. Yang ni ber-SOP. Dia breakout, dia sideways. Nampak? Muka senyum. Kalau siapa tak nampak, tak tahulah. Tengok ni. Sama kan muka senyum tu. Macam ni lah contoh dia. Muka senyum. Lepas tu ini last zone. Kalau nak precise. Kalau tak nak, tak apa. Tengok sini ada engulf. Kat sini ada dome. Tengok M5 dia. Macam mana. Nampak sideways dan boom. Dari pullback. Ni yang tadi juga. Ni yang tadilah. H4 tadi. Tapi yang tu satu. Lepas tu kalau kita fikirkan balik. Yang tu dah drop. Yang tu dah drop dalam 1000 lebih pips. Satu. And then kedua sekali, dia datang lagi sekali. Jangan cakap yang zone ni tak valid. Because of this dah ambil 1000 pips. Tak, jangan cakap tak valid. Kita tak boleh cakap fresh ke tak. Selagi mana ada confirmation, selagi tu kita ambil untuk entry. Contoh dekat sini. Kan price dia ni datang dekat sini. H1 dia. Macam mana tadi? Sama kan? Kalau kita tengok balik, H1 dah ambil. Korang either boleh ambil yang ni. So apa aku ambil yang ni? Sebab yang ni pernah menjadi harga yang valid. Faham tak? So, dia sama juga dekat sini. And then yang ni, dia terus drop. There's no pullback untuk yang ni. Tapi ini pullback dia. Konsep dia besar. Tapi sebelum dia approach pun, harga tu nampak momentum dia. Melemah. Tiba-tiba dia momentum pergi atas. M15. Tengok balik dekat sini. M15 pun boleh juga guna confirmation. M15 pun boleh juga guna untuk confirmation yang macam saya beritahu. Sideways and then breakout, pullback entry. Nampak dekat sini, dia masuk balik zone ni, sideways. And then di sini bermulanya breakout, second entry. Dia breakout ni meninggalkan apa? Nampak apa dia tinggalkan? Dia meninggalkan engulfing cell. Untuk membuat second entry. There's no entry here. Sini konsep. Di sini baru entry. Full margin. Dia turun balik. Kenapa dia datang balik? Why? Sebabkan price ni still ada lagi. Sini ada dominant. Ada harga. And then di sini ada engulf. Boleh entry lagi. Second entry, third entry. Di sini ada fourth entry. Ada fifth entry lagi. Untuk layer. Saya teruskan ke bab layer. Kalau sini korang nampak EF ambil. Tak ada masalah. Now, kenapa saya guna M15 dan H1 boleh? Tadi saya cakap tak boleh. Tak, bukan tak boleh. Kita boleh gunakan lower time frame ni kalau kita dah dapat punca zone entry kita, first entry and second entry ni berdasarkan berpunca dari big time frame. Okay, fikirkan secara logik. Kalau kita dah dapat entry direction based on big time frame dekat H4 dan H1 dan sebagainya, yang dekat atas big time frame, H1 dan M15 ni akan membuat cerita dia sendiri. Dia akan follow big time frame. Maksud dia, you guys dah tahu dah yang ni untuk sell. Korang avoid lah untuk buy. Berapa korang nak fokus dekat buy dekat H1 apa? Yes, betul ada buy tapi untuk short. Kalau dah nampak sell, kenapa tak ambil ikut tumpang? Maksud tak? Faham tak maksud tu? Kita tumpang market mover. Kalau dia sell, kita tumpang sell. Ada re-entry sell, kita tumpang dia sell. Big time frame dah cakap sell. Tumpanglah sekaki. Kita tumpang sekaki, masuk sekali untuk sell. Cari pullback entry sell. Pullback entry sell. Contoh kat sini. Pullback entry breakout. Pullback entry sell. Dekat lower time frame. Sebab tu storyline, dia buat cerita yang sama.
Kalau kita fikirkan balik, cerita ni sama je. The concept pullback entry sell, yang ni sama juga. Entry sell, ada direct pullback kan. Dia breakout, sideways and then pullback. Entry lagi sell. Yang ni nampak kan engulfing buy. Breakout, pullback, entry sell dekat sini. Tambah lagi layer. Kita tambah lagi layer, sell, drop, sell, drop, sell, drop. Sebab tu, ya, aku nak korang tengok balik dekat group family ya. Saya nak share satu video untuk pembakar semangat. Yang pernah tengok, I think ramai kot yang pernah dah tengok, yang tahulah. Ya. Sorry lah, saya terpaksa bagi juga video ni. Tetapi I think video ni untuk korang, just rujukkan korang je. Korang simpan untuk korang je. Cuba tengok dekat group family. Oh. Ada yang baru bagi feedback Dia track tadi dari 300 to 1000. Om Diman sama Malik. Guys, dah tengok video dekat grup familiar? Yang tahu-tahu sorry. Terpaksa beritahu. Tak apa. I think bukan sekali dua lah saya flip account ni. Siapa yang dah follow IG Gold Lover lama, I think rekod kecil pun pernah, RM5 pun pernah, RM10 pun pernah, berapa ringgit. I think yang paling sampai saya kena ban oleh XM 2018, like every day saya flip 50k. Ada satu hari tu dia keluarkan notis penting. So kenapa ni ada juga yang tadi baru thread, ini student saya from Malaysia. Memang padulah. Zul, dia ada. Dia belum masukkan. Dia ada masukkan. Di madrasah. Dia yang pergi madrasah jadi sempat. Okay. Kalau korang tengok, anti saya dah ada 1 sen, ada 10 sen. Jujur saya cakap, saya tak ada money management. Jujur saya cakap, saya tak ada money management. Kalau korang tengok dekat IG saya, highlight saya pun, saya tak ada money management. Tapi saya ada account management. But then, I tahu macam mana manage untuk entry ni. Faham tak? Macam mana dekat entry yang zero float, apa semua ni saya tahu. Kalau kita tengok balik dekat entry ni, ini 2 hari saya hold. Okay, yang ni broker Robo Forex. Yang ni broker Robo Forex. Saya guna 1,000 berapa ni? 21 lah. Broker Robo Forex ni saya deposit 1,000, 1k USD. So saya guna bonus dia 2,000, dia 120%. Bonus dia ni bukan macam XM. Bukan kredit, faham tak? Dia bukan kredit, dia just support margin. Maksud dia support untuk entry lah. Tapi kalau kita floating 1,000, dia MC. Dia bukan floating 2,000 tu kita baru MC. Macam XM kredit kan, dia bukan kredit, okay? So 1,000 ni, saya trade pagi, hari ini pagi contoh. Pagi ni, esok malam saya dapat 450k. Ni bukan full video dia. Sampai malam tu, 450k USD. I don't think so Robo ada send account. I think semua standard, okay? Korang boleh tengok baliklah siapa ada Robo. Korang tahulah standard account dengan send account. This is not send account. 1,000 kalau kita tengok entry kita pun dari bawah. 1 sen, 1 sen, dan 10 sen. Lepas tu naik balik. Lepas tu kalau tengok, perhatikan dekat atas-atas tu, saya ada entry RM15 lah, RM5.99, RM3.10. Saya tak ada money management. Kenapa saya tak ada money management? Saya tahu price ni akan go terus, saya entry. Faham tak? Entry terus biru, entry terus biru. Itu terus biru. And then sampai final zone at 100 pips, sampai dia the pips dia drop. See, dari sana saya nampak sampai mana zone ni. Sebab saya deal, okay, saya bagi tips. Kalau saya entry berdasarkan H4, saya kena exit dekat H4 or daily. This setup datang dari H4. H4 jarang sekali menghampakan. Kalau gold dia bagi dekat H4, saya exit dekat H4. Bukan exit on zone lower time frame, no. Nampak, saya cuba nak sampaikan yang video ni, kalau entry tu tak ada masalah. Sesen pun tak ada masalah. Entry benda yang sama. Kita, apa yang saya ajar ni, kita gunakan benda yang sama.
Benda yang sama. Benda yang sama. Bila kita gunakan benda yang sama, bila kita entry guna benda yang sama, takkan lot kita pun sama juga kan? Takkan nak sesen, masuk sesen, 2 sen, 3 sen. Sebab saya pernah terasa tertampar juga oleh my brother. Dia cakap lah, entry kau sama, konsep semua sama. Tapi lot still sama. Bila nak kaya? Hui, aku pun macam, oh okay. Bila nak kaya, betul tak? Sekali esok try 10 sen. MC. Mental lah. MC and then try lagi esok. Tak. Kena relax ni. Benda ni baru kan. That time baru nak lot-lot besar, lot-lot gajah. Lepas tu esok-esok try 1 minggu, 2 minggu. Okay, jadi. Benda ni jadi. Aku try 5 sen. $5 dulu exam dapat. Lepas tu 10 USD try. Menjadi. RM30 dalam 10 minit, 600 USD. News semua bantai. Tak ada masalah pun entry news. Selagi mana ada ilmu, konsep, confirmation, why not? Entry full margin. Alright, I think korang boleh buat, tapi ambil masa yang lama. Jangan esok terus buat, hari Senin terus buat, no. Kena praktikkan benda ni. Alright, so cukup untuk membakar semangat. Saya dah delete video tu. Yang tak sempat tengok, tak apa. Okay, berbalik semula macam ni. Contoh ini M15. Tapi betul, kita kadang terlalu tengok dekat M15. Kita tengok zone itu dekat M15. Lepas tu cakap, setup ni zone dia based on M15. No. Bukan based on M15. Kita kena refer balik. Kalau kita tengok balik H1 ada. H4 pun ada. Ini yang masalah dia ni. Yang masalah dia ni macam ni. Contoh dia. Kena hati-hati. Saya ambil perhatian benda ni. Always happen juga. Always happen. Market yang tricky ni. Yang ni berdasarkan DOM. Berdasarkan DOM. Betul. Yang ni kalau kita tengok engulf ni terlalu besar. Kalau fikir secara logik, saya selalu ambil shadow besar dekat atas ni. Kenapa saya selalu ambil shadow dekat atas ni? Sebab tu saya cakap, dalam harga ada harga. Meaning to say, jangan cakap shadow panjang ni tak ada harga. Shadow panjang ni tak ada harga. Mostly orang cakap, kalau dulu-dulu cakap majority, shadow ni tak ada apa pun. There's no data. Dia cakap, there's no data. Maksud dia tak ada buyer and seller. Tak boleh cakap macam tu. Kita kena refer balik lower time frame dia. Kalau dekat lower time frame dia still shadow, betul tak ada harga. But then kalau ada body, macam mana? Nampak? Di sini ada body, di sini ada dome juga. Jangan cakap tak ada harga. Di sini pun ada still shadow panjang dekat atas. So, kita buka lagi lower time frame dia. Nampak? Harga tu berjurit, bersepah kat sini. Engulfing fell ada. Sebab tu jangan cakap tak ada harga. Kalau saya precise betul lagi macam ni je terus. Nampak tak? Ada apa? Ada EF dan ada dominant. The concept still ada kan? Tapi dia macam singit sikit lah. Dia tak smart macam muka senyum tu. Ni sumbing sikit. Tapi still, konsep kefahaman kita masih sama. Price dekat atas still ada. Nampak dekat sini, price still ada. Last confirmation kita buka dekat M5. Kalau nak precise pun tak ada masalah. Tengok what happened. In this case, terjadi confirmation, second confirmation. Yang mana there's no sideways. Semasa masuk zone, there's no second entry. Usually benda ni terjadi after news or before news ataupun semasa news. Perhatikan betul-betul. Yang di sini kita kena faham. Kita dah nampak price ni terharga-harga. Nampak tak betapa kecilnya sideways ni, price ni, tiba-tiba dia boom sebelum dia masuk zone, betul-betul sebelum masuk zone. Semasa dia masuk zone, kita dah tahu price ni terlalu cepat. Sometimes di situlah kita boleh entry terus. Entry terus tanpa menunggu second entry. Nampak? There's no second entry. I'm not sure dekat M1 dia ada ke tak second entry. Cuma dekat sini je. Dia masuk balik dekat sini, dia second entry dekat bawah. Tetapi dekat dome sinilah. Nampak? Dia masuk zone. Macam yang saya cakap lah, kalau nak precise. Ini ni dah besar. Yang ni tadi final, dia punya dome ada. Yang ni pun ada engulfing failed. Selagi mana dia ambil, kita ambil. Kita boleh precise. Nampak? Dia sideways, then boom, tiba-tiba dia masuk. Sometimes yang ni berlaku masa news, yang tak ada second entry. Kita cuma floating, kalau lah floating sampai atas 15 pips. Tapi yang ni cuma 10 pips. Takkan 10 pips korang pun tak nak floating. Kata trader kental, jiwa kental. 10 pips pun berapa ringgit je floating. Kan? Lepas tu dia drop.
Dia drop pun risk and reward kita tadi risk kita dalam 10 pips. Reward kita 400 pips. Easy money Senang. Senang nak buat. Nampak? Itu H1 punya, H4 punya zone berdasarkan entry shadow. Tapi tengok, semasa dia drop, what happen? Kan saya cakap tadi saya exit dekat H4, entry dekat H4. Ya, saya delete semula. Saya entry tadi berdasarkan H4. Kalau entry berdasarkan H4. The concept still ada, confirmation still ada. Exit pun dekat H4. Nampak yang ni hati-hati. Kenapa saya cakap yang ni hati-hati? Sebab di sini pada asal zone ni adalah EF. Pada zone asal ni adalah EF. Yang di sini adalah sebagai direct pullback. Nampak? Direct pullback. Di sini dia datang balik dengan SOP lah contoh. Di sini ada masuk balik zone, H1 dia, kita tengok balik. Kalau kita betul-betul tengok yang ni tak berapa engulf, tapi di sini ada shadow panjang. So kena hati-hati. Saya selalu alert dengan shadow panjang. Di kawasan engulf ni pun ada. Yang ni satu. Yang ni kena hati-hati sebab shadow panjang ni kita tak tahu ada harga ke tak ni. Yang ni direct pullback, yang ni pullback. Ada harga. Jangan cakap tak ada harga. Ada EF kat situ. Dia masuk, ni tak masuk, yang ni masuk. Sideways. Sebab that's why ada action dekat sini. Datang balik. Price. Sini just confirmation untuk second entry korang. Ataupun third entry. Second entry dia tak dekat atas. Tetapi dia dekat bawah. Dekat bawah. Tapi in this case. Kalau kita tengok balik. Second entry dia ni. Yang dekat sini ni. Dua-dua ni bukan dekat EF. Tetapi dekat mana? Ingat tak apa yang saya cakap? DOM. DOM ni pun boleh jadi re-entry. Sebab tu saya cakap. Soalan pernah timbul. Macam mana kalau zone ni berdekatan? Mana satu kita nak ambil? Dominant ni ke? Ataupun EF? Actually tak ada masalah. Mana-mana zone pun tak ada masalah. Mana satu zone yang dia ambil dulu. And then ada confirmation dekat zone yang dia ambil dulu tu. Itu yang kita dulukan. Faham tak? Dia akan clearkan satu persatu. Once dah clear, tengok cerita dia ni. DOM. Dia masuk balik, entry. Second entry balik, masuk balik. Di sini dia clearkan balik. The zone EF tadi ni dekat bawah ni clearkan balik. Storyline. Kalau balik pada storyline, dia clearkan balik. Dia ambil balik untuk entry. Kawasan sini ada sell. EF ada. Sell balik. And then baru dia drop. Kenapa? Dia dah clearkan yang ni, order ni. And then yang ni, there is no confirmation untuk buy. Untuk sambung buy balik tak ada. Tetapi dia sambung balik untuk sell. And then ambil balik. Dia collect price yang betul-betul dekat bawah sini. Which is engulfing yang besar ni. Satu persatu dia buat cerita dia, storyline. Tengok balik, ini H4. H4, buka balik H1, precise zone ni, ada tak lagi engulf? Ada. Dekat ni ada. Ada kan engulf yang kita precise ni, satu engulf lagi. Price ni sideways, then boom. Ada tak confirmation dekat lower time frame untuk kita nampak precise entry? Yang ni belum nampak sideways, buka M5 dia. Yang ni semua ada sideways, yang ni belum nampak sideways, yang ni semua masuk price and then dia breakout, pullback dekat sini, dia meninggalkan kawasan dominan ada sini, dominan sini ada. And then dia masuk balik entry. Di sini boleh tak entry? Boleh. Selagi mana kita nampak zone buy. Asalkan zone dekat bawah ni berdasarkan big time frame, H4, daily apa semua. And then untuk kita layer berdasarkan zone juga. EF ada, ambil. Engulfing ada, layer. Bukan dia kita layer macam yang korang tengok. Kalau nampak layer saya, bukan cakap layer berbuta, no. Layer ni berzone. Ada zone. Nampak zone engulfing fail, buy untuk sell, masuk sell. Nampak zone engulfing buy, masuk buy. Breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Sampai pos-posnya. Maksudnya sampai dia pos-pos tu, maksud dia sampai zone tu. Nampak dekat sini. Yang ni M15 saya guna. Ini kan engulfing sell. Sepatutnya dia sell. Tapi di sini dah menunjukkan body dah breakout. Di sini pullback. Nampak tak pullback? Kalau bukan logo time frame, mungkin ada nampak konsep.
Yang ni direct pullback. Anti terus buy. Yang ni cerita seterusnya kat sini pun ada EF. Di sini dah breakout kan, di sini belum breakout kan. Di sini dah breakout. Breakout satu ni, ini candlestick pullback. Buy. Di sini ada DOM. Buy, buy, buy sampai dia sampai zone tu dekat atas. Kat sini masuklah balik sell. Masuk balik sell dan cerita yang sama balik. Boleh faham? So far boleh faham. I think ada yang masih pening. Tak apa pening. Ulang balik video ni lepas ni pun saya akan hantar short video lagi sebelum next webinar lagi. Next webinar kita bukan webinar sampai setakat ni, no. Kita akan buat webinar ni sampai kita halus. Kita cari masalah, kita selesaikan sama-sama. Alright. I think I need soalan kot. Soalan. Okay, menjawab soalan. Akil Fikri, cari ingaf di kawasan SNR saja, sir. Wait, mana tu? Soalannya tu. Cari ingaf. I think faham kot. Okay, memang yes. Ingaf ni ia berkait rapatkan dengan SNR. So, better cari di mana first movement. Kalau mau another tips, cari di mana ingaf yang kena direct pullback. And then of course, dekat yang atas, bawah, pertengahan pun boleh. Tapi mostly yang pertengahan dominan ataupun EF. Alright, direct pullback. Itu dijadikan zone. Yes, direct pullback ni pun dijadikan zone. Okay, especially dekat H4. If H4 yang ada engulf, so dia belum ada lagi dia ada direct pullback. Untuk direct pullback ni, so kita ambil the zone itu juga. So tapi bukan yang dekat direct pullback, dekat yang di mana direct pullback tu terjadi. Faham tak? Sebelah kiri dia ada zone, kita ambil zone tu, kita jadikan itu sebagai kita punya zone. Masa entry pukul berapa? Tak kisah. Pagi pun boleh. Malam pun boleh, subuh pun boleh, selagi mana ada confirmation, selagi tu dia akan jalan. Sebab tu kalau korang realize, kadang saya entry pagi, petang, malam. Kalau tak ada masa pagi, saya entry malam. Kadang korang tengok juga gold, kadang pagi dah jalan, dah 100 pip. Kadang lah, kadang, tak selalu. Tapi lebih cantik kalau US Open. Alright, kalau kita disiplin US Open, kita trade pun tak ada masalah. Tapi yang my setup last time tu, kenapa pagi dia bagi? Sebab confirmation tu subuh dah. Dari malam dah. Tapi pagi dia baru jalan. So entry pagi. Faham tak? Malam tu dia masuk dah bagi confirmation. Tapi pagi tu, market buka pukul 7, 8 tu dia aktif sikit, dia gerak. Tapi kalau ikutkan, apa yang saya research lah. Why market gold ni kadang pagi gerak? Sebab kalau ikutkan, tak tahulah masa ni. Kalau pemegang gold yang terbesar juga, salah satu negeri dia yang pemegang adalah Australia. So Australia ni termasuk benua Asia. Sebab tu movement dia pun pagi pun kadang dia aktif sikit. Faham tak? Engulfing felt, selalu saya guna mana-mana time frame. Tapi kalau ada, macam just can you imagine, kalau dekat engulfing felt ni, dekat H4 tak ada. Tapi dekat lower time frame ada. Kalau dekat big time frame ni tak ada zone apa, why not kita gunakan lower time frame kan? Kita ambil mana yang kita nampak dulu. Tapi of course kita berbalik berdasarkan zone ni, macam contohlah dekat trending trend dekat H4 ni sell, and then you nampak engulfing, you tak nampak lagi any zone yang berdekatan dekat big time frame, tetapi dekat low time frame ada, tetapi dia selari direction dia. Faham tak? Contoh dia dekat big time frame ni dia buy, lower time frame dia ni ada pullback untuk buy, boleh ambil, tak ada masalah. So kalau ada engulfing dekat 15 boleh ambil selagi mana dia selari. Kalau nak ambil tak selari pun tak ada masalah. Tapi kena kenal diri.
Janganlah macam you entry ni berdasarkan big time frame, nak hold pun 1000 pips tak boleh juga. Direct pullback exit zone macam mana? Okay, simple. Make it simple. Tak nak complicated kan. You dapat direct pullback berdasarkan time frame H1, exit H1. Dapat entry dari H4, exit H4. Terpulang. Okay, kadang ingatkan, kadang kita dapat entry H1, kita dapat entry H1, contoh sell, and then dekat 15 ada dah zone. Best berdasarkan juga confirmation. Ada ke tak betul confirmation dia untuk naik balik. Contoh you sell kan dekat H1, tapi di dekat M15 dah sampai zone buy. Ada ke tak dia tanda-tanda untuk pullback. And then fahamkan kalau dia pullback, mungkin dia nak clearkan. Mungkin dia nak bagi short pullback. Dia nak short pullback, dia naik dulu sekejap, clearkan buy, and then re-entry untuk sell, dia teruskan balik untuk sell. Yes, tadi entry H4, TP di H4. TP di H4. Kalau dari CMP, macam mana nak tanda cari zone? Okey, kejap ya. Contoh, CMP hari ini. Saya ada buy semalam. Sebab ada yang cakap news, saya nak try tengok berapa harga. Kalau tengok yang ni, dia semua ni sideways. Betul, dia buy balik ke atas. Lepas tu, saya entry stop ni, kalau tengok dekat sini, di sini ada engulf. Kalaulah dia pecah, betul dia akan sambung balik naik. Tapi di sini ada dua konsep, untuk buy juga untuk sell. So better scalping, sebab pun H4 itu berdasarkan H4 punya engulf juga. Nampak tak? Yang di sini ni cuma berdasarkan dominan sebelah sini je. Tapi dia mati dekat H4 juga. Nampak? Dapat zone dekat H4, mati pun dekat H4. Sekarang ni, zone current market price, engulfing besar. Precise. Yang ni, engulf satu. Yang ni kalau saya nak ambil dom tak boleh. Tapi kalau ni, boleh. Sebab yang ni adalah blend engulfing. Blend engulfing. Tapi there's no confirmation yet. Kalau saya tengok dekat sini. Kena tunggu. Tapi kena hati-hati juga. Sebab, macam yang selalu mention, shadow panjang ni ada harga. If dia gagal untuk bagi confirmation untuk buy, so meaning to say dia akan ambil around this area. Dominan, EF, banyakan zone ni. Tapi tak perlu pening. Kita marking, kita tunggu confirmation tu je. Pair currency dapat pakaikah yang EFN? Dapat. Macam GBP Canada. GBP Canada ada entry. Tapi jarang sekali layan currency. Baru beberapa hari ni terasa nak layan. GBP CAD just nak bagi contoh yang benda ni boleh guna pakai. Dekat stok pun boleh, kita pernah guna dekat Nasdaq sebelum ni. Tapi broker tu tak lagi cantik. Lepas COVID, masa sebelum COVID ramai yang kaya lah guna trade Nasdaq. Boleh, tak masalah. Time seminar. Live trade. Yes, RI GH4. Apa dulu check masa buka chart? Macam biasa, sideways, zone. Selalu saya perhatikan apa pagi ni ataupun petang ni buat. Buka H4 daily apa, tengok dekat mana zone-zone ni yang berdekatan. Zone yang berdekatan satu, tengok CMP, current market price, tengok masa ni dia buat apa, buat sideways ke ataupun momentum. Kalau dia momentum, tengok dekat zone mana yang dia ambil. Contoh macam dekat atas ada zone sell. So tunggu lagi. Kalau dia masuk, dia melemah ke tak? Dia buat confirmation ke tak? Dia break ataupun dia break bawah. Selalu saya tengok macam itulah. Saya tengok H4, tengok zone berdekatan. Kalau tak nampak zone berdekatan, tengok current market price. Kalau dia sideways pagi sampai petang, terhege-hege, meaning to say malam dia ada movement, big movement. Perhatikan, every sideways, setiap sideways memang akan ada big movement. Setiap sideways ada big movement. Ni sideways ada big movement bawah, buy balik atas. Sideways kat sini ada big movement dan turun. Adakah trade menggunakan? Yes. Trade tadi menggunakan jam. Tapi kadang benar ni sifir ni terlalu basic. 8, 9, 10, 3, 4, 5.
malam 8, 9, 10. Asia, jam Asia, jam Europe, jam US. Okay, ini severe time benua ni. Menggunakan jam, yes, tak ada masalah. Boleh digunakan 8, 9, 10, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Kadang pukul 7 pun boleh. Kan? Sebab tu saya cakap, selagi mana ada zone dan confirmation, pukul 7 time bagi. Boleh juga, ada juga masalah. Untuk trade, jangan juga tani macam tunggu pukul 8, tunggu pukul 9. Tapi pukul 7 tu bagi tiap. Kalau cuma tu, cuma mana kesnya? Kita ni ketinggalan bas. Sebab tu, always monitor. Dia peluang always monitor. But then, if you ada disiplin macam tu, bagus. You just trade US Open. Pukul 8, 9, 10, you aktif. Tidak masalah. Cari re-entry pun tidak masalah. Dia semestinya tadi ni dapat entry pucuk. Contohlah, ini pukul 7. Di sini re-entry-nya pukul 8, 9, 10. Pun dah jadi masalah. Kalau akan trade menggunakan jam. Tidak masalah. Okay, current market, explain dekat current market price, alright. Ya, kita clear dulu. H4, okay. Contoh macam H4, big H4 ni. Contoh ambil yang candle sekarang ni lah. Tetapi kalau berdasarkan dominan yang ni. Faham kan? Dominan ni dulu. Untuk current market price. Tapi kalau diikutkan berdasarkan dominan, dia dah direct, bukan direct pullback. Pullback yang ber-SOP. So new setup adalah berdasarkan big engulf ni, which is big movement ni. Kalau tengok H4 tadi pukul 10 tutup. 1, 2, 3, okay. H1. Dan zone ni kalau kita betul-betul precise ikut current market price, di sini ada blend engulfing. Blend engulfing ni precise lagi sampai ke M15. Apa yang kita nampak dekat sini cuma yang ni je clear sebab ada direct pullback kat sini because of engulf. Saya ambil engulf. Ambil engulf and then M5 dia. Apa yang korang nampak? For me there's no sideways. Tak ada sideways semasa masuk zone. Cuma rejection. I need sideways and then I need small breakout and then pull back balik untuk entry. If tak ada, just tunggu breakout bawah, pull back entry sell lagi. 10. Okay guys, ya saya stop record. Video ni saya send lepas ni dekat group.